Temui saya dalam rancangan Game Changer apabila teknologi bertemu sukan. Sukan moden telah banyak berubah sejak lebih daripada 2 dekad yang lalu dengan bantuan teknologi dari pelbagai aspek. Komuniti sukan telah menerima banyak manfaat, malah penonton sukan juga menikmati pengalaman yang semakin menyeronokkan apabila menjadi peminat atau penonton. Minggu ini, fokus kita adalah kepada teknologi dalam pengurusan sukan. Pelbagai sistem telah dibangunkan untuk pengurusan sukan yang cekap, efektif dan berdaya saing. Ajalmas adalah sebuah platform yang digunakan untuk pengurusan liga bola sepak khususnya di Malaysia. Kelebihannya adalah mampu menyimpan data-data pemain bola sepak negara, tak kira dari peringkat usia muda ataupun yang telah bermain di peringkat profesional. Pengumpulan data seperti ini dapat membantu perancangan bagi kemajuan pembangunan bola sepak negara. Sukan moden telah membina ekosistem digital dengan dipacu oleh elemen teknologi kejuruteraan dan sistem maklumat. Jalmas ni sebuah ekosistem sukan digital, boleh diguna oleh seluruh pemegang taruh sukan. Bukan sahaja atlet, bukan sahaja para jurulatih, bukan sahaja para pasukan, tapi boleh digunakan oleh penganjur liga, boleh digunakan juga oleh para sponsors untuk mengenal pasti atlet-atlet, untuk menaikkan lagi nilai commercial value atlet, nilai commercial value pasukan atau nilai commercial value sesebuah liga. Ajalmas adalah platform digital berkaitan sukan yang membuka peluang kepada komuniti sukan memanfaatkan aktiviti dan pembangunan sukan menggunakan platform digital. Antara komponen lagi yang terdapat dalam kesinambungan League Management System tadi ialah statistik dan analitik showcase, di mana sistem Ajalmas berupaya untuk orang cakap data visualization. Data Sukan telah bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan menjalani pilot test kepada League Management System dalam kejohanan peringkat kebangsaan iaitu Malaysia Little League. Baru-baru ni kami telah pilot test bersama Kementerian Belia dan Sukan di dalam kejohanan peringkat umum iaitu digunakan dalam Malaysia Little League, kejohanan bola sepak, di mana organizer atau administrator yang menjalankan liga dan kejohanan tersebut menggunakan sistem kami untuk memprofil atlet punya pemain punya profil. So kat situ dia boleh update pemain pasukan, nama pemain, nama pasukan, profil pasukan termasuk logo pasukan, dan juga mengupdate update untuk detail sesebuah perlawanan, keseluruhan perlawanan termasuk time, masa, termasuk jadual, termasuk venue untuk digunakan sebagai informasi kepada pemegang taruh kejohanan tersebut. Malaysia Little League atau Liga Tunas Malaysia dianjurkan oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS dengan kerjasama Kementerian Pendidikan. Liga ini bertujuan melahirkan bakat baharu bola sepak negara melalui liga secara berstruktur merangkumi peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Sebanyak 2,940 pasukan menyertai Liga Tunas Malaysia ini dari seluruh pelosok Malaysia. Antara tujuan utama juga kita membangunkan League Management System ni ialah kerana kita mahu monitor. Kita nak ada keupayaan monitor dan track prestasi-prestasi atlet di peringkat umur ni, terutama di peringkat umur seawal umur, peringkat 8, peringkat 10, bawah 10, bawah 12 dan bawah 16. Not just in football, tetapi di kesemua sukan yang ada, 30-40 sukan yang ada dipertandingkan.
Pembangunan bakat dalam sukan secara konvensional banyak berlandaskan prestasi semasa semata-mata. Namun, dengan kewujudan platform digital profiling, bakat muda boleh direkod dan dirujuk untuk jangka masa panjang. Ia penting kerana kita mampu untuk di mana kita boleh berupaya untuk menilai pembangunan bakat setiap atlet yang berpotensi dari peringkat bangku sekolah hingga dia mengecapi sebagai atlet sepenuh masa atau profesional. Kerana ambil contoh di negara-negara besar seperti di UK, di Jepun, di mana dia punya talent identification, pengenalan pastian bakat ni bermula seawal peringkat umur 8 tahun. Agile Mas yang dibangunkan adalah ibarat direktori sukan yang membolehkan peminat dan pengguna sukan memanfaatkan platform ini. Platform ini amat luas termasuklah penawaran perkhidmatan, platform perniagaan, pertukaran maklumat dan banyak lagi. Gaya hidup aktif adalah salah satu komponen dalam Agile Mas. Platform ini membolehkan pengguna sukan sosial membuat profiling kepada aktiviti seharian mereka. Inisiatif berasaskan teknologi analisis data sesuatu yang baharu dalam prospek pembangunan bakat sukan. Platform digital seperti profiling dan direktori sukan merupakan usaha amat positif ke arah memajukan sukan negara. Kita berharap platform inisiatif kerajaan dan pihak swasta ini mendapat sambutan serta sokongan dari komuniti sukan. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Sukan berbentuk kejohanan atau karnival memerlukan pengurusan yang besar kerana melibatkan banyak pasukan, banyak acara serta memerlukan ketepatan maklumat yang dikendalikan. Sukan seperti SUKMA, Sukan Malaysia adalah contoh sukan peringkat nasional memerlukan koordinasi sistem maklumat yang tersusun. Untuk teknologi seterusnya, saya akan kongsikan satu teknologi yang dipanggil sebagai iGames. Majlis Sukan Negara telah bekerjasama dengan tenaga pakar dari Universiti Putra Malaysia UPM membangunkan Result Management System yang dinamakan iGames. Apa sebenarnya iGames ni? Dia ada dua elemen. Satu elemen sukan dan teknologi dan satu adalah elemen teknologi lah. Kalau kita lihat IR 4.0, Industry Revolution, Internet of Things dan banyak kan. Jurusan saya memang rangkaian komputer lah, pure rangkaian komputer. Jadi pada satu masa awal 2014, kebetulan masa tu saya buat satu projek untuk KBS untuk membangunkan satu sistem, tapi saya buat spek untuk pembangunan lebih kepada pentadbiran lah. Tapi pada masa tu KSU telah memberi satu cabaran kepada saya lah, sama ada kita boleh menambah baik satu sistem yang pada masa tu awal 2008 tak silap saya lah telah dibangunkan. Tapi pada masa tu memang turning point lah untuk projek iGames ni. Masa tu tak ada nama iGames pun. Tapi dia ada satu results management system yang dibangunkan tapi tak boleh digunakan. Sistem iGame ini adalah satu brand yang kita create bersama dengan UPM. Tapi dia sebenarnya dari segi di peringkat global dia dikenali sebagai game management system. Sebagai contohnya dia kena ada komponen untuk pendaftaran. Pendaftaran atlet, pendaftaran workforce, pendaftaran volunteers. Kemudian sistem itu juga menguruskan accreditation pass, personalized accreditation pass mengikut media, dia dapat dia punya access level dia tertentu, atlet ada access level tertentu, workforce ada access level tertentu, dan juga yang paling penting sekali adalah the result punya komponen. Schedule, result, medal tally, that is actually the core component of the what we call game management system. Saya nampak teknologi kita banyak tak dibangunkan dalam kerjasama dengan Fakulti Sains Komputer lah. Sebab sini macam geek, sini macam orang sukan. Jadi saya cuba bridgekan dan pada masa tu saya ada seorang pelajar lah, undergrad yang buat projek dengan saya. Tapi bacaan saya sebagai pensyarah, student ni memang lain lah. Dia pandai, sangat pandai. So pada masa tu saya ambil cabaran untuk buat sistem ni. Saya pun balik, saya panggil dia, mintalah kita boleh bangunkan satu sistem. So sebagai sumbangan kepada kerajaan dan kita bangunkan semula sistem tu daripada kosong sampai dia jadi full fledged yang boleh diguna pakai di SUKMA 2018.
Seperti mana sistem sedia ada di pasaran yang ditawarkan oleh pihak luar, iGames turut mempunyai komponen yang hampir sama. Dalam iGames, komponen utama adalah Result Management System selain schedule dan medal tally. Namun, perbezaan ketara iGames berbanding sistem luar ialah iGames adalah milik MSN dan semua data dan maklumat boleh dikongsi untuk tujuan selanjutnya. So dalam pada tahun 2014, KBS dan MSN kita decide that kita kena bangunkan result system kita sendiri atas beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah di atas sebab penjimatan. Sebab kita spend katakan 8 juta, dia burn macam tu saja 8 juta. Because sistem tu, result system tu sendiri dia tak jadi hak MSN, tidak jadi hak kerajaan, tidak jadi hak KBS. So habis saja event, vendor akan bawa balik dia punya sistem itu, simpankan dia. Datang sukan yang baru, SUKMA atau SEA Games, kita sewa sekali lagi. So, kita keluarkan belanja yang agak besar untuk sistem yang bukan kita punya. Kita hanya sewa perkhidmatan. Yang pertama. Yang kedua adalah dari segi pengumpulan data. Zaman sekarang, orang cakap data tu sebagai satu new gold punya material. Kan? Sangat-sangat berharga. Kalau dulu bila kita buat dengan vendor daripada tahun 2004, 2008, every 2 years bila kita buat SUKMA ni, kita sewa sistem daripada vendor. At the end of the SUKMA tu, apa yang kita dapat hanyalah maybe sekeping CD, kalau zaman dulu lah, sekeping CD ataupun satu pen drive, zaman-zaman yang terkini sikit, dan itulah yang kita simpan. Sukan Malaysia SUKMA pada tahun 2018 dan 2022 menjadi ujian paling getir apabila sistem iGames digunakan sepenuhnya dalam pengurusan SUKMA dari aspek pendaftaran, keputusan dan senarai penerima pingat. Ramai orang akan pertikaikan apa yang istimewa sangat pasal UPM dengan MSN ni buat orang lain tak boleh buat lah. Dia sebenarnya orang boleh buat, tapi satu dari segi technical tu kan, scalability of the system lah, stability of the system. Kalau kita lihat pembangunan sistem tu memang mahal lah. Kedua, sistem yang kita bangunkan ni, ramai orang tak berani nak ambil risiko. Sebab to tell you the truth, masa SUKMA 2018, satu SUKMA tu 1 juta orang lihat access system. Tapi 2022 dalam satu hari 600,000 tu 1 juta. So dari segi programming kan yang sistem tu kena ada kepakaran macam mana kita nak park dekat sekarang cloud computing. Macam mana nak scale. Contohnya kalau orang hack sistem tu kena ada kepakaran sebab saya selalu remind Dr. Elmas, you have to be very careful because sistem ni orang suka kan. So mesti you akan ada cabaran, orang cuba nak tunjuk sistem ni tak betul ke, salah ke, integration. Lepas tu integration dengan hardware. Jadi sebenarnya dalam sistem normal scenario lah, you need at least a team of 30 to 40 people dengan kepakaran lain. In our team, yang istimewa tu is about 3 hours lah. Sukan seperti SUKMA iaitu Sukan Malaysia adalah contoh sukan peringkat nasional yang memerlukan koordinasi sistem maklumat yang tersusun. Antara isu utama pengurusan sukan yang besar seperti SUKMA adalah data hacking. Maklumat pemenang perlulah sentiasa tepat untuk diumumkan kepada semua. Namun, bagaimana jika ada hackers yang boleh pintas masuk ke sistem ini dan menukar siapa pemenang bagi sesuatu acara sukan? Bagaimana mereka atasi masalah ini? Hacking usually in technical or technology is something like not possible, impossible actually. It's just like when we lock the door, it's not supposed to open the lock lah. But the thing is, if let's say anyone has the key, can open the gate, the intruder might need to think where to get the key. So maybe ada kawan, they have a friend, they have the key, they know, they try to get the key from the friend or something like that. So hacking usually is not directly like brute force attack, but more to like trying to get through other way. Kami punya matlamat, kita nak developkan satu sistem menggunakan konsep R&D. Kenapa kita pilih konsep R&D? Because teknologi sentiasa berubah. Sukan itu sendiri pun sentiasa berubah. Hari ini mungkin sukan renang dilaksanakan sebegitu cara, mungkin 2-3 tahun akan datang dimodify cara dia. Contoh,
And that's why kenapa kita pilih R&D, kenapa kita pilih UPM. Because matlamat kita nak pergi lebih jauh, bukan sahaja di peringkat tempatan, malah matlamat kita nak pergi sampai ke peringkat antarabangsa. iGames dilihat sebagai satu sistem yang menyeluruh merangkumi semua aspek pengurusan sukan dan pemarkahan kejohanan yang kini setanding piawaian peringkat kebangsaan. Dengan teknologi secanggih ini, semestinya pada masa hadapan iGames akan menjadi platform penjanaan pendapatan melalui pengkomersialan sistem iGames kepada pelbagai entiti sama ada swasta dan antarabangsa dalam sektor kejohanan sukan di peringkat tempatan dan antarabangsa. Kita berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Kita lihat sumbangan penyelidik tempatan terhadap kajian berkaitan teknologi untuk sukan sudah semakin meningkat. Dapatan kajian-kajian ini boleh diaplikasikan kepada lapangan sebenar dan memberi manfaat kepada pembangunan sukan negara. MyStar membuka keahlian bukan sahaja kepada ahli akademik tetapi kepada pemain-pemain industri teknologi sukan di luar sana. Fungsi dan hasrat adalah untuk menjadi sebuah platform yang mengumpulkan para penyelidik dari kalangan ahli akademik. Diasaskan oleh 9 orang penyelidik ataupun ahli akademik dari pelbagai universiti di Malaysia dan juga para penyelidik dari Institut Sukan Negara, mempunyai 50 orang ahli. Kerjasama antara penyelidik, agensi berkaitan sukan dan pihak industri adalah faktor penting kepada penghasilan produk berasaskan teknologi kepada industri sukan. Input daripada atlet amat penting untuk membantu penyelidik menghasilkan penyelidikan bermutu tinggi. November 2022, MyStar telah berjaya menganjurkan sebuah persidangan yang dikenali sebagai International Conference on Innovation and Technology in Sports yang telah diadakan di Institut Sukan Negara Malaysia di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Penggunaan teknologi yang melibatkan pengurusan aktiviti sukan semakin meluas, termasuklah pengurusan fasiliti. Seterusnya, kita akan teroka bagaimana sebuah platform setempat yang mengumpulkan berpuluh-puluh fasiliti sukan di Malaysia untuk digunakan oleh semua. Secara konvensional, kita akan menempah lokasi aktiviti sukan secara telefon atau datang terus ke lokasi tersebut. Kita tidak pasti sama ada kekosongan atau masa mana yang boleh ditempah. Melalui courtside.my, wujud laman One Stop Center yang menghubungkan pelbagai jenis lokasi aktiviti sukan. Istimewanya aplikasi ini, ia memberi kelebihan kepada pemilik fasiliti sukan malahan pengguna. Kalau tanpa aplikasi seperti ini, pengurus fasiliti sukan memerlukan ramai pekerja untuk mengendalikan gelanggang berkenaan. Tapi dengan aplikasi ini, pengguna boleh membuat tempahan 24 jam sehari melalui atas talian sahaja. Lampu yang terpasang di semua gelanggang adalah secara automatik. Ia akan menyala pada waktu dan masa yang telah ditempah dan akan tertutup secara automatik apabila waktu tempahan telah tamat. Masalah tempahan bertindih juga dapat dielakkan kerana segala tempahan dikawal oleh sistem. Bagi setiap orang yang mahu bersukan, mereka boleh menggunakan platform ini untuk mencari tim pasukan bermain pada waktu dan masa yang sama. Courtside mempelopori konsep One Stop Center kepada pengguna berdasarkan minat dan kelapangan masa mereka. Ini menepati keperluan pengguna yang mengamalkan cara hidup aktif
walaupun mereka sibuk dengan rutin harian. 60 lokasi yang tersenarai dalam sistem ini memberi pilihan kepada pengguna berdasarkan lokasi dan masa. Ini memberi kelebihan kepada pemilik lokasi sekaligus mengembangkan perniagaan mereka. Lokasi kort badminton antara yang paling banyak ditawarkan dalam sistem ini. Ia merangkumi lokasi hampir di seluruh Malaysia termasuk di negeri Sabah. Teknologi seumpama ini menawarkan platform one-stop center amat penting bagi pengurusan sukan. Ia memberi manfaat kepada komuniti sukan di pelbagai peringkat. Ini seiring dengan matlamat untuk mewujudkan masyarakat yang aktif dan kekal sihat. Dengan tersedia sistem ini, pengguna tidak sahaja boleh berurusan tentang lokasi dan masa, malah pengguna boleh mencari kenalan atau rakan untuk sama bersaing dalam sukan yang diminati bersama. Perjalanan Game Changer pada kali ini telah menemui penghujungnya. Semoga semua teknologi-teknologi yang telah kami kongsikan mendapat manfaat kita bersama. Dengan ini saya, hos anda Haziq Safwan mengundur diri sebagai hos rancangan Game Changer. Semoga kita bertemu di musim yang akan datang.